تسليما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an lahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal 'arifin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala
bertepatan dengan bulan yang kita duduki ini, iaitu bulan Rabiul Awal. Jadi insya-Allah untuk mengambil berkat dengan hari agung kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengulang kaji bagaimana peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berusaha untuk mengingati detik-detik kelahiran agung Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, semakin kita kenal Nabi, dan kita harapkan Allah semakin meletakkan rasa cinta dalam diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Rabiul Awal ni, mak kakak yang dirahmati oleh Allah SWT, kelahiran Nabi SAW ni bukan kelahiran manusia agung. Kelahiran ni bukan kelahiran manusia agung, tetapi kelahiran ini kelahiran satu kelahiran makhluk yang sangat agung. Makhluk yang sangat agung, bukan kecil-kecil, bukan kemuliaan di kalangan manusia, tapi kemuliaan di kalangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sehebat-hebat arasy Allah, agungnya arasy Allah itu, tetap kehebatan arasy tadi dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat, kita teliti agung tak agungnya Nabi ni, agung tak agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, pernah dilihat bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam yang diceritakan bahawa pernah satu ketika keadaan bila tika mana Nabi Allah Adam alaihissalam memakan buah khuldi. Bila Nabi Allah Adam alaihissalam dia makan buah khuldi, maka ketika itu terlucut segala pakaian Nabi Allah Adam alaihissalam. Kerana pensyariatan di zaman Nabi Allah Adam alaihissalam itu, bila maksiat dibuat maka terlucut pakaian, telanjang, kalau bahasa kita tu. Jadi bila dah telanjang tadi, tak boleh nak menghuni syurga. Bila tak boleh nak menghuni syurga, Allah Ta'ala perintah supaya keluar daripada syurga dan diturunkan ke bumi. Sebelum daripada itu, Allah Ta'ala bertanya, wahai Adam, kan sudah aku ingatkan kepada engkau bahawa jangan mendekati pohon khuldi, jangan mendekati pohon khuldi. Kenapa masih lagi engkau mendekati dan makan buah khuldi? Dan yang keduanya, sudah aku jelaskan kepada engkau, jangan termakan bujuk rayu syaitan, iblis. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis tu adalah musuh yang sangat jelas. Jadi Nabi Allah Adam alaihissalam tu diajar oleh Allah SWT dengan ungkapan tidak ada lain yang lahir daripada dua bibir Nabi Allah Adam alaihissalam ni kecuali disebut Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami, ampuni kami ya Allah dan kasihani kami. Kalau kau tak ampuni kami, kau tak kasihani kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami berada dalam kalangan orang-orang yang rugi. Lalu dalam riwayat menceritakan ketika Nabi Allah Adam alaihissalam mengungkapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin tu, jadi disertakan sokongan kata-kata bibarkati Muhammad Rasulullah, bibarkati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Allah Adam, daripada mana kau tahu Muhammad tentang Muhammad? Daripada mana kau tahu tentang Muhammad? Ya, Allah SWT dia bukan tak tahu, dia tahu, dia maha tahu. Tapi Allah Ta'ala bila bertanya, dia nak bagi tahu. Dia nak bagi tahu. Jadi Nabi Allah Adam menceritakan, wahai Allah, ketika kau memerintahkan Israel memasukkan roh ke dalam jasadku, ketika tu Israel masukkan roh ke dalam jasadku sampai ke dada. Jadi sampai ke dada roh tadi masuk, mataku terbuka memandang kanan, memandang kiri, memandang atas, bawah. Jadi ketika berlegar-legar pandangan mataku tadi, ku terpandang dinding arasy.
Bila ku terpandang di dinding arash tadi, ku melihat namamu wahai Allah yang berada di dinding arash tersebut. Bila ku melihat namamu berada di dinding arash tadi wahai Allah, ku terpandang di sampingnya itu ada nama Muhammad. Di samping nama Allah itu ada nama Muhammad. Dan ku yakin bahawa nama Muhammad itu nama sesuatu yang sangat agung, sangat hebat di sisimu wahai Allah. Jadi ketika ku datangkan doa minta ampun pada wahai Allah, maka ku sertakan nama yang agung tersebut. Ini mak lihat bagaimana hebatnya Allah berikan keagungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita buka pula kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Ghazali menceritakan bagaimana Allah jadikan arash. Jadi arash ni setelah Allah SWT jadikan mak, dia bersifat liar, macam kuda hutan, kuda liar, goyang-goyang, gerak. Tak duduk diam. Dia tak duduk diam. Jadi Allah SWT perintahkan kepada arash supaya diam. Dia tak diam mak. Sehingga akhirnya Allah SWT pasak arash tadi, dipasak arash tu mak dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru dia diam. Bila dipasak dengan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ketika itu barulah arash tadi yang bergoyang-goyang, bergerak-gerak tu diam tadi. Diam. Ni hebatnya. Nama Allah itu senantiasa didampingkan dengan nama Muhammad itu senantiasa didampingkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa agung Allah berikan kemuliaan yang besar, bukan hanya sekadar bukan hanya sekadar di kalangan kita manusia, bahkan seluruh makhluk. Sehingga sampaikan mak, pernah berlaku pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Allah Ibrahim tu pernah satu hari ketika selepas daripada beberapa tahun dihantar Nabi Allah Ismail alaihissalam bersama Hajar ke tengah-tengah padang pasir gersang. Jadi dipasang adil, tinggalkan di sana. Beberapa tahun selepas daripada tu, Jibril alaihissalam dalam perjalanan nak ke Sodom, nak pergi hancurkan bangsa Sodom tu. Dan bangsa Nabi Allah Lut alaihissalam. Nabi Allah Lut kan adik kepada Hajar, adik ipar kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi singgah, dipendekkan cerita ketika tu, Allah perintahkan Nabi Allah Jibril alaihissalam, Israel dan Israfil, 3 orang malaikat, singgah jumpa Nabi Allah Ibrahim tadi, untuk sampaikan berita bahawa Nabi Allah Ibrahim, isterinya Sarah tu mak, sedang hamil. Jadi waktu tu Sarah tadi duduk dekat belakang tabir, masang telinga. Kalau bahasa kita tu kan, dia pasang telinga. Pasang telinga apa? Jibril bagi tahu. Jadi ketika tu bila dia dengar je Sarah mengandung, mak Sarah tu melompat keluar. Nabi Allah Ibrahim kata, mana mungkin, mustahil, dia kata. Mana mungkin mustahil, aku ni orang tua, dia kata. Aku ni orang tua. Jika tu mak Nabi Allah Ibrahim tu usia dia 100 tahun. 100 tahun. Yang Sarah tadi melompat keluar daripada tirai tadi tu, dia pun mana mungkin, dia kata. Cuba bayangkan mak, siapa mak yang paling tua sekali, yang paling emas? Nampak? Berapa mak? Berapa mak? 72. Sarah 90 mak. Jadi Sarah tu bila dia dengar dia hamil tu mak, dia melompat keluar. Bila dia melompat keluar, dia kata apa? Mana mungkin, mustahil, dia kata. Masa tu dah tak ada malu-malu lagi dah. Cuba bayangkan mak, tiba-tiba mak dapati mak hamil 72 mak. Tak ada rumah. 72 mak. 72, 90. Jadi dia dah tak malu-malu lagi. Bukan dia melompat saja, dia sampai dia kata, aku ni dah tua, dia kata. Hamil apa? Lepas tu aku ni mandul. Terang-terang dia cakap mak, kerana terlalu terkejut. Aku ni mandul, dia kata. Cuba bayang 90 tahun tak mengandung, tiba-tiba nak mengandung. Kan setiap kandungan tu kan berbeza keadaan dia kan. Orang perempuan pertama kali mengandung tu kan
sakitnya tu tak sama yang kali kedua, kali ketiga. Walaupun sakitnya tu memang berbeza-beza, tapi nak banding yang pertama tu lagi. Sebab situasi baru, keadaan baru, tak ada pengalaman. Cuba bayangkan tiba-tiba dapat anak pertama usia 90 mak. Jadi tak malu-malu Sarah kata, aku ni mandul, kata mana mungkin, kata. Jadi Jibril jawab ketika tu, aku hanya sampaikan berita sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kata. Dan Allah Taala bagi tahu kepada engkau wahai Ibrahim, anak engkau ni namanya Ishak, dan anak kepada Ishak ni namanya Yakub. Allah perintahkan kepadaku untuk sampaikan berita ni untuk sebagai satu berita gembira kepada engkau. Sebab Nabi Allah Ibrahim ni doa tak henti-henti kan. Itu salah satu kelebihan Nabi Allah, kelebihan besar yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Mak, dia punya abahnya luar biasa tu. Cuba bayangkan mak, tak pernah dapat anak usia 70, 80 tu dah tak ada doa nak minta anak dah ada ni. Nabi Allah Ibrahim tu tak putus-putus tu minta, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Itu balik nanti baca kisah Nabi Allah Ibrahim tu memang mengajar sangat sifat sabar yang sangat hebat mak. Bukan tu saja, daripada awal sampai akhir hayat itu. Itu sebabnya Allah berikan Nabi Allah Ibrahim ni kehebatan, benda-benda yang hebat, benda-benda agung, perkara-perkara agung mak. Dan Nabi Allah Ibrahim diberitahu oleh Jibril bagi tahu pada Nabi Allah Ibrahim bahawa daripada anak kau Ishak dan cucu kau Yakub tu akan lahir Nabi dan Rasul, dan yang mana mereka tu akan diberikan kitab. Yang sehinggakan Nabi Allah Ibrahim tu mak dijolok dengan nama bapa bagi segala Nabi dan Rasul. Jadi berlalu pergilah Jibril, Israel dan juga Israfil. Jadi bila balik tu mak, Nabi Allah Ibrahim ni bermunajat pada Allah. Munajat pada Allah, pertamanya dia ucapkan jutaan terima kasih, syukur sangat atas nikmat yang sangat besar Allah Ta'ala berikan. Cuma dalam hati yang kecil tu mak, ada timbul rasa, bukan tak puas hati, rasa sedih. Timbul rasa sedih. Sedih kenapa mak? Mengingatkan anaknya Ismail. Ya Allah, dia kata, begitu besar nikmat kau berikan kepada anakku Ishak yang akan lahir nanti, dan keturunannya sangat agung dan sangat hebat, sehinggakan lahir Nabi dan Rasul daripada kalangan mereka, keturunan mereka. Lalu kau berikan kitab lagi. Tapi ya Allah, bagaimana pula nasib si Ismail? Ismail lahir dalam keadaan tidak membesar dengan aku, tidak merasai kasih sayang seorang ayah, terpinggir pula duduk di tengah-tengah padang pasir gersang. Bagaimana dengan Ismail ya Allah? Tak terasa ke mak? Anak ni belum lahir je Allah Ta'ala dah cerita dah bagaimana perjalanan hidupnya yang hebat. Tapi anak yang seorang ni dah lahir pula duduk kat tengah gersang. Tanah gersang tu mak, tanah tak ada apa-apa. Lalu Allah menjawab munajat Nabi Allah Ibrahim ni mak. Dia kata apa? Allah kata, wahai Ibrahim, aku berikan kehebatan, keagungan kepada Ishak, Yakub dan keturunan, kitab, Nabi dan Rasul. Tetapi apa yang ku berikan kepada Ismail tidak ku berikan kepada sesiapa yang lain. Allah jawab macam tu je. Apa yang ku berikan kepada Ismail tidak ku berikan kepada yang lain. Apa yang Allah Ta'ala bagi kepada Ismail mak? Allah berikan yang pertama, tanah gersang tadi Mekah tu mak, tanah haram yang diharamkan oleh Allah SWT daripada awal kejadian langit dan bumi. Tanah diduki tu tanah haram, sampai hari ini tanah haram. Pertama. Yang kedua, Allah berikan pada tanah haram itu Kaabah yang menjadi tumpuan kepada seluruh manusia. Dua. Yang ketiga, Allah berikan persyariatan haji kepada Nabi Allah Ismail. Kan daripada peristiwa hajar tadi berulang alik, tawaf nanti, semuanya itu Allah berikan persyariatan haji kepada Ismail. 4. Allah berikan kepada Ismail pensyariatan ibadah kurban. Masya Allah mak.
5 kemuncaknya daripada sulbi Ismail mak, Allah lalukan keturunan itu membawa cahaya Nur Muhammad yang akan lahir sebagai seorang lelaki, makhluk agung. Nabi dan Rasul bukan hanya sekadar penutup, tetapi bagi seluruh makhluk. Masya Allah. Nabi Allah Ibrahim bila dengar tu mak, dia punya sujud pada Allah tu mak, tak kurang-kurang. Kerana sesiapa yang bersama Nabi SAW ni mak, siapa yang bersama Nabi, siapa yang bersangkut paut dengan Nabi, siapa yang mengandungkan Nabi, siapa yang menggendongkan Nabi, sesiapa sahaja, sampaikan tahap mak, tanah yang Nabi pijak tu pun, Nabi pijak, belum Nabi pijak, baru Nabi duduk dekat atas tanah tu, belum pijak lagi. Waktu Nabi dikandung tu, Nabi tak pijak pun, sampai tanah tu pun mak agung. Sebabnya riwayat menceritakan Allah berikan kehebatan pada Ismail Kaabah, Allah berikan kehebatan pada Ismail tanah haram, Allah berikan kehebatan haji, sehinggakan Kaabah menjadi tumpuan, Mekah tu menjadi tumpuan. Kemudian Allah berikan kehebatan korban tadi, semuanya kelebihan itu Allah berikan pada Ismail demi semata-mata untuk menyambut makhluk agung tadi. Sampai tahap macam tu. Sebabnya Nabi SAW tu sebut jelas, Allah pelihara keturunanku dengan daripada 2 perkara. Allah pelihara keturunan Nabi tu mak daripada 2 perkara. Yang pertama, Allah pelihara keturunan Nabi tu daripada perkara-perkara syirik. Yang kedua, Allah pelihara keturunan Nabi daripada perbuatan zina. Maksud pelihara ni macam mana mak? Maksud pelihara ni daripada keturunan susul jalur Nabi itu sampai kepada Nabi Allah Ismail, sampai Nabi Allah Ibrahim, sampailah naik ke atas Nabi Allah Adam AS mak. Semua susul jalur tu susul jalur yang jelas. Apa maksud jelas? Itu sebab kalau kita baca sirah Nabi mak, kita lihat Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW itu bin siapa? Bin Abdullah. Bapaknya siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin apa? Bin Hashim. Naik sampai Manaf, sampai naik Usai, sampai naik ke tempat Nabi Allah Ismail, kemudian naik Ibrahim. Semuanya tu, siapa pula isteri dia? Isterinya begini. Kemudian siapa pula tu? Daripada mana? Bangsa mana? Bangsa begini. Sampaikan tahap setiap mereka tu mak, perwatakan pun diceritakan. Dia katakan jelas. Jadi tak ada satu tempat, satu ruang pun nak dijadikan fitnah kepada Nabi SAW. Sebab apa? Sampaikan tahap sekecil-kecil perwatakan pun setiap keturunan jalur tadi tu mak, semuanya nampak dan jelas. Masya Allah. Jadi nak kata mana? Bukan hanya sekadar Abdul Muttalib datang sini, bangsanya gini. Tak, sampaikan Abdul Muttalib tu suka makan apa tu pun ada diceritakan. Sampai tahap macam tu. Masya Allah. Allah pelihara sujud. Kita tak ada. Kita mak paling jauh moyang. Itu pun moyang kita dia suka makan apa tahu? Tak. Tak ada. Jangan silap, cucu sendiri pun tak kenal moyang. Kan? Cucu sendiri pun tak kenal tok. Tok dia pun tak kenal. Ini lagi-lagi hari ni kan. Ni zaman IT kita ni. Zaman makin canggih. Telefon sekarang semua tengok muka. Esok silat-silat hari bulan kita makan apa, siap kita boleh bagi pula dekat cucu kita. Cucu kita nak bagi hantar coklat kat kita. Tok makan coklat, nak tok, nak. Dia pun hulur dekat handset tu boleh masuk keluar coklat. Mak kata tak mungkin. Yang hari ni mak touch handset tu, mak kata mungkin tak 10 tahun dulu. Kan? Yang hari ni kita boleh tengok handset, boleh kita tengok gambar tu, 10 tahun dulu kita kata mungkin tak? Tak. Takkan contoh mak. Dulu. Ingat tak dulu masa zaman kita pakai remote control, pakai wire tu? Kan masuk akal. Jadi tak lama tu keluar remote control yang tak pakai wire. Masa tu kita terima tak akal. Macam mana benda ni boleh pun?
Saya kecil mak, minta mak cakap, banyak kali saya tanya dekat mak saya. Saya kata, mak, macam mana gambar tu boleh keluar? Orang tu duduk dalam tu ke? Saya tanya mak orang tu. Tapi saya tak habis fikir pula, macam mana orang tu boleh ada kat rumah ni. Tu dulu. Sampailah telefon. Kan pakai telefon tu, pakai telefon gagang tu. Oh, tu masih lagi terima kasih. Sebab apa? Ada wire. Bila keluar handphone, mak tak habis fikir, macam mana boleh suara tu terbang. Hari ni pula keluar mak gambar. Lepas tu yang terbaru ni pula ada pula apa panggil telefon hologram. Hologram ni macam mana mak? Hologram ni yang dia tak payah pakai handset, dia tak ada betul pakai touch, pakai atas angin ni. Cuba bayangkan mak, dah fikir, maknanya 10 tahun lagi kalau nak sampai mak dah tak pakai dah postman, COD. Nak COD ke? Oh, tak ada COD dah mak. Dia hulur beka kat dalam handset tu je. Capak. Tak mustahil. Sebab benda tu semakin lama makin. Sebab kita ni mak, zaman kita ni zaman menuju zaman Nabi Allah Nuh. Allah lenyapkan zaman Nabi Allah Nuh tu mak. Allah lenyapkan Nabi Allah Nuh tu disebab zaman yang terlalu canggih sangat. Cuba bayangkan mak, di antara yang dibangkitkan oleh ulama sirah, ulama sejarah, macam mana Nabi Allah Nuh tu berbicara dengan anaknya ketika anak tu berada dekat atas gunung sana. Pernah tak terfikir? Ulama kaji tu mak. Takkan dia jerit, oh tak. Macam mana Nabi Allah Nuh ada atas kapal, duduk dekat tengah lautan, dia boleh bercakap dengan anak dia dekat atas gunung. Tu akhirnya Allah Ta'ala jawab mak. Di antara benda yang Allah Ta'ala jawab, iaitu kan dalam piramid tu, piramid yang dibina tu mak sebelum Fir'aun. Piramid yang dibina tu sebelum Fir'aun, 1000 tahun sebelum Fir'aun yang Nabi Allah Musa tu, piramid tu telah dibina 1000 tahun sebelum tu. Fir'aun juga, tapi Fir'aun sebelum tu. Sebab Fir'aun ni panggil gaji. Jadi hari ni mereka berjaya masuk dekat dalam piramid tu mak, menyusuri masuk dalam piramid. Apa yang mereka jumpa dalam piramid itu? Gambar kapal terbang, gambar kapal perang, gambar bot, gambar kereta terbang. Kita kenal ada kereta terbang tak? Ada lah mak. Kan bukan kereta terbang ke 2020? 2020 bukan kereta terbang. Kapal terbang pun tak terbang. Ingat tak 2020? Kita dah lupa kan? 2020 yang duduk dalam rumah tak keluar-keluar tu. Jangan tu kapal terbang pun tak terbang masa tu mak. Nampak sangat dah lupa PKP. Mak jangan lupa mak, ni tak lama lagi PKP lagi ni. Ni lagi mati ramai-ramai ni kan. Belum mati lagi dah cerita mati. Pelik lah dunia ni, makin lama makin pelik. Cuba bayang kecanggihan tadi tu. Kat mana tadi kita berhenti mak? Kat piramid. Jadi kat situ lah dia jumpa kisah Nabi Allah. Jadi Nabi Allah Ta'ala lenyapkan, Allah Ta'ala hancurkan tadi. Kenapa? Kerana terlalu canggih sampai akhirnya mereka tu kufur. Itu sebabnya bila selepas daripada kisah Nabi Allah Nuh tu, Allah bina balik dunia ni. Dunia ni dimulakan balik Ramadan dengan kosong, zero. Itu yang mula hidup, semula dibangkit, semula. Hari ni kita masuk balik zaman-zaman Nabi Allah Nuh. Maknanya semakin lama semakin kufur. Jadi susul Nabi, susul jalur Nabi tu jelas. Sampai ke atas mak, jelas dia tu bukan hanya sekadar daripada ben, tak ada. Sampaikan sifat daripada mana dia duduk buat apa, dia makan apa, dia kerja apa, semuanya diceritakan secara jelas sampailah kepada Nabi Allah Ismail AS. Masya Allah. Kerana apa mak? Kerana apa benda tu jelas? Kerana nak menggambarkan bahawa daripada rahim ataupun daripada sulbi mereka itulah berjalannya cahaya Muhammad. Masya Allah. Ini bukan main-main ni. Itu sebabnya jadi sambutan maulid ini bukan sambutan saja-saja. Tapi sambutan maulid ini bukan hanya sekadar memperingati, tak. Kalau hanya sekadar memperingati mak, cerai lah. Rugi. Balik rugi.
Tapi tujuan kita memperingati ni untuk mengembalikan ataupun membina manusia makhluk agung tadi dalam jiwa kita. Itu tujuan dia. Bukan main-main ni. Itu sebabnya kalau kita lihat, sambutan ni adalah tujuan paling besar menanam titik rasa cinta. Jadi akhirnya diteruskan perjalanan tadi sampailah kepada Abdul Muttalib. Lahir terus, cahaya tadi terus pergi serubi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni mak, dia ada anak 10 orang. Dalam 10 orang anak tadi itu pula ada seorang yang bernama Abdullah. Abdullah ni pula satu mak satu ayah dengan Abu Talib. Satu mak satu ayah Abu Talib. Tu adik-beradik satu mak satu ayah. Lalu keistimewaan Abdullah ni mak sampai tahap disayangi, sangat-sangat disayangi adik-beradik dia. Sangat-sangat disayangi adik-beradik dia. Bukan hanya sekadar adik-beradik, sampai penduduk Mekah pun sayang sangat pada Abdullah ni. Sayang luar biasa. Bukan hanya sekadar sayang, bahkan di kalangan perempuan pula sebab apa? Tergila-gila. Jadi orang perempuan suka kat orang lelaki. Saya tergila-gila isi saya. Dah. Tak apa, gua mak. Tak apa. Mak dengan anak. Tergila-gila. Ni mak tergila-gila. Jadi wanita tu tergila-gila sampai kemuncaknya dapat dilihat mak bagaimana peristiwa berlaku waktu Abdul Muttalib tadi nak nikahkan Abdullah tadi. Jadi waktu nak nikahkan Abdullah tadi, sebelum pergi ke rumah Aminah tadi, rumah Wahab tadi, tu tawaf dulu di Kaabah. Selesai tawaf tadi, waktu nak pergi perjalanan tu ditahan. Tu ditahan dengan seorang perempuan mak, ditahan seorang tu. Abdullah, kahwini aku, wahai Abdullah, kahwini aku, dia kata. Kahwinlah dengan aku, dia kata. Sampai tahap macam tu. Mereka terlalu tergila-gilakan Sayyidina Abdullah tadi. Jadi akhirnya terus berjalan mak pergi ke rumah Aminah. Lalu dikahwinkan. Abdul Muttalib tu mengahwinkan dengan Wahab. Bapa kepada Aminah, Wahab tu dikahwinkan. Aminah tadi dengan Abdullah tadi berkahwinlah mereka. Selepas selesai berkahwin tadi, mereka ni menempati Mekah ketika tu, duduk kat Mekah. Jadi bila duduk kat Mekah mak, Abdul Muttalib riwayat menceritakan dia minta kepada Abdullah ni supaya pergi ke Yathrib. Sebab kat Yathrib ni pertamanya pergi ziarah keluarga yang berada di Yathrib. Kalau hari ni Madinah. Kemudian dalam masa yang sama pergi pula tengok kebun kurma Abdul Muttalib dekat sana. Sebab asal Abdul Muttalib mak datang daripada Yathrib. Abdul Muttalib ni mak dia tu orang Yathrib. Kan Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim tu pula dia ni pembesar nombor 1 Mekah ketika tu. Jadi waktu dia nak pergi berdagang ke Palestin mak, dia singgah ke Yathrib. Jadi ketika dia singgah ke Yathrib tu yang dia kahwin dengan Fatimah tu, mak kepada Abdul Muttalib tadi. Bila dia kahwin dengan mak tadi, tak lama mak tadi mengandung, isteri Hashim tu mengandung. Ketika dia mengandung tadi, Hashim ni dalam perjalanan nak ke Palestin. Sampai ke Palestin mak, selesai dagang, tak lama dia jatuh sakit. Bila dia jatuh sakit, dia meninggal dunia dekat Palestin. Jadi waktu dia ke sana tadi, dia tinggalkan Mekah tu. Mekah dipangku kuasanya tadi, kedudukannya dipangku oleh adik dia. Siapa adik dia mak? Muttalib. Bukan Abdul Muttalib Muttalib. Muttalib ni adik kepada Hashim. Jadi dia yang duk pangku. Bila khabar abang dia meninggal tadi dekat Palestin, jadi tak lama tu dapat berita pula, bukan sekadar abang dia meninggal, rupanya meninggal dalam keadaan meninggalkan isteri, adik isteri dan anak pula dekat Yathrib. Dia akhirnya Muttalib mengambil keputusan ke Yathrib. Kerana dia hanya pemangku, bukan pewaris. Bukan pewaris tahta, tetapi pemangku. Dan dia dengar pula ada anak. Ketika tu Abdul Muttalib tu mak, usianya dalam setahun lebih dah boleh berjalan. Jadi dia pergi jumpa kakak ipar dia, bincang dengan kakak ipar dia. Dia minta supaya bawa balik Abdul Muttalib tadi ke Mekah.
Kenapa mak? Kerana Abdul Muttalib ni adalah waris tunggal pemerintahan pemerintahan Hashim. Jadi minta bincang pada awal tu tak dapat. Kakak tak bagi, anak seorang. Itulah peninggalan. Itu sebabnya nasib Abdul Muttalib ni mak, yang disayang sangat Rasulullah ni, bukan Nabi, bukan Rasul saja. Nasib dia pun hampir sama. Kecil dalam kandungan, lahir dalam keadaan tidak melihat ayah. Itu bagaimana bila sampai ke dia balik ke Mekah, dibawa balik oleh Muttalib tadi, membesar dengan Muttalib, sehingga kan sampai penyerahan kuasa tadi mak, Muttalib tadi, Abdul Muttalib terima. Abdul Muttalib ni menjaga Mekah jauh lebih tersohor dibandingkan Hashim. Itu dalam sejarah melakarkan dia lagi tersohor. Kenapa lagi tersohor mak? Kerana cahaya tadi semakin mengembang, semakin jelas cahaya tadi untuk menanti hari kelahiran. Dia sampai pergi ke Abdullah tadi. Jadi Abdullah tadi menempati Mekah tadi mak, dia diperintah supaya pergi ke Yathrib, tengok keluarga kat Yathrib tu dalam keadaan kebun anggur tadi, kebun korma tu. Jadi pada peringkat awal Aminah tu berat nak lepaskan, kan baru kahwin. Lepas tu nak pergi jauh pula mak, berapa ratus kilometer daripada Mekah ke Madinah. Hari ni naik bas pun dekat 8 jam 8 jam ke 4 jam 8 jam kan. Cuba bayangkan mak, naik unta dulu, ada aircon tak ada, panas, terik, bawa pula harta dagangan. Dia perjalanan tu berjalan mak Abdullah, akhirnya terpaksa lepaskan sebab Abdul Muttalib kata pergi juga. Bila kata pergi juga, pergilah, terpaksa pergi, tinggallah Aminah. Jadi pergi ke sana, duduk dalam keadaan pergi ziarah keluarga-keluarga tadi, siapkan apa yang diperintahkan oleh ayah hadir Abdul Muttalib tadi. Jadi ketika tu mak, sampailah hampir sebulan dia duduk sana, dia nak balik. Jadi waktu nak balik itulah keluarga tadi bila kata Abdullah tadi nak balik, mereka pun siapkan bekalan, siapkan buah tangan nak bawa dalam perjalanan, kemudian nak bagi buah tangan untuk Aminah, bagi buah tangan pula kepada Abdul Muttalib, apa semua sekali, siap atas unta tadi semua sekali nak balik. Jadi waktu nak naik atas unta tadi itulah Abdullah tadi rebah, jatuh rebah. Dia jatuh rebah mak. Bila jatuh rebah ketika tu, riwayat menceritakan dalam keadaan tak sedarkan diri. Bila tak sedar diri, beberapa hari selepas tu Abdullah pun meninggal. Jadi berita Abdullah meninggal disampaikan kepada Abdul Muttalib, bagi tahu Abdullah sedihnya. Kesedihan menyelubungi Mekah ketika itu atas pemergian. Yang lagi terseksa Aminah, rasa sakit sangat. Cuba bayangkan mak, pernikahan baru, lepas tu nak nikah pula dengan orang yang sangat disegani, dihormati, disayangi. Bukan lelaki cerai-cerai mak. Ni bukan ada hal yang tadi mak sebut tu, yang digilai tu. Ada hal tu isteri dia pun tak gilakan dia. Balik nak pergi, tak ada. Bukan lelaki yang digilai. Ni cuba bayangkan lelaki yang digilai tu, sangat sakit, sangat sedih dirasai oleh Aminah tu mak. Tapi Allah Ta'ala ubat kesedihan tadi dengan datang satu suara di antara jaga dengan tidur. Aminah ketika tu di antara jaga dan tidur, datang suara. Dalam satu kitab Zaji kata Nabi Allah Adam, Allah perintah turun. Ada riwayat kata Nabi Allah Adam, ada riwayat kata berselang-seli dengan Nabi Allah Musa. Turun, ada setengah kata suara sahaja yang memberitahu kepada Aminah, kau ni sedang hamil, jaga kandungan kau. Sesungguhnya anak yang kau kandung ini akan lahir seorang lelaki, dan dia akan menjadi makhluk aku. Dia akan jadi makhluk aku. Jadi suara tu datang setiap malam, hampir setiap malam mak datang, di antara jaga dengan tidur. Sehingga sampai mak peringkat yang kemuncaknya Aminah tadi yang dirasakan betul-betul kata tu benar, menyatakan dia hamil bila didapati bahawa tidak datang haid. Itu kedua keadaan yang dirasa dia hamil. Ketika tu mak, perasaan Aminah kata apa? Aku rasakan, aku dapat tahu aku hamil daripada suara tadi, dan juga tidak datangnya haid.
sebagaimana biasa. Daripada situ aku rasa hamil. Tetapi sedangkan tubuhku, perasaanku, dia kata rasa sihat, rasa kuat dan rasa semangat. Tak ada rasa letih ke apa. Tu riwayat menyebut, ulama sebut bahawa kekuatan yang datang pada tubuh, pada diri Aminah ketika itu datangnya dengan cahaya Nur Muhammad. Jadi waktu awal hamilnya Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha ni mak, dunia dalam keadaan kemarau panjang sangat. Waktu awal, waktu tu zaman dunia dalam keadaan kemarau. Sampai tahap Sungai Nil tu mak kering. Sungai Nil tu kering. Tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok semua mati. Tapi bila tika mana hamil saja Aminah tadi mak, maka ketika itu Allah turunkan hujan selebat-lebatnya sampaikan dunia, bukan Mekah, dunia ketika tu mak hijau sehijau-hijaunya. Dan Sungai Nil yang kering tadi dilalui air yang melimpah ruah. Itu yang dikatakan Nabi SAW itu dikandung sahaja telah membawa berkah dan rahmat. Jadi perjalanan Nabi SAW, jadi hamil tu saja, penghuni yang ada atas dunia disebutkan ketika tu, bila tahu saja Aminah tadi hamil, pokok-pokok bergoyang, binatang-binatang tu menyalak-nyalak mak keseronokan kerana mendapati Nabi akhir zaman telah dikandung. Rasa seronok yang tak terhingga. Sehingga sampaikan ketika tu mak, malaikat-malaikat yang berada di langit, di bumi, mereka tu terus bertasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampaikan riwayat menceritakan pengembala kambing, pengembala unta, pengembala lembu, semua tu mak dengar dengan jelas di telinga mereka tu mak kalimah-kalimah tasbih tadi yang lahir daripada setiap mulut binatang-binatang tadi. Sampai tahap macam tu, mendengar kalimah tasbih lahir dengan jelas daripada mulut setiap binatang tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Tu baru dikandung tu, di perjalanan berjalan mak, Aminah kata, Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha kata, aku tak rasa sebagaimana perempuan-perempuan lain hamil. Aku rasa segar, aku rasa bersemangat, jiwa aku rasa tenang. Kenapa? Kerana dia mengandungkan Nur Muhammad. Tak ada rasa loya, tak ada rasa nak muntah, sakit-sakit tengkuk, sakit-sakit pinggang. Lagi apa mak? Mengidam. Masa itulah mengidam biji kopi. Ustaz, si saya mengandung, alhamdulillah, tahniah bang. Tapi ada masalah ustaz, nak tanya sikit. Apa masalahnya? Si saya mengidam. Oh bagus, normal. Tapi ustaz dia mengidam, kalau macam mana ustaz, boleh ke dia nak minta makan sabun? Makan, jangan kunyah telan. Kita tengok sampai ke tak 9 bulan. Jadi mengidam tu macam-macam tu. Tu soalan tu macam-macam saya dapat. Ya Allah. Ada yang setengah mengidam tu dia punya pembawakan bayi tu 9 bulan duduk di bawah katil. 9 bulan, ada yang setengah tu 9 bulan duduk dalam almari. 9 bulan suami tak boleh balik, tak boleh bawa suami. 9 bulan tak boleh tengok muka suami. Tu macam-macam tu mak. Pelik-pelik. Ada satu nenek tu dia cerita, ustaz saya ni duduk 9 bulan dalam loteng rumah, tak boleh turun. Pelik lah. Tapi semua yang dilalui itu tidak dilalui oleh Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Mudah, sehingga kan dia tak rasa dia mengandung. Ringan. Pembawaan seorang ibu yang hamil itu tidak ada pada Sayyidatina Aminah. Sampailah ke muncaknya mak bila jika mana datang masuk bulan Rabiul Awal tadi. Nabi SAW lahir hari Isnin. Itu yang Nabi sebut 3. Nabi kata apa? Tentang kelahiran Nabi kata aku lahir hari Isnin, bulan Rabiul Awal, tahun gajah.
Jadi Nabi tak sebut tarikh. Rasulullah SAW tu tidak sebut tarikh. Bila Rasulullah tak sebut tarikh tu jadi khilaf. Ada kalangan ulama kata 9 Rabiul Awal, ada ulama sebut 12 Rabiul Awal, ada 3-4 pandangan lagi mak. Tetapi yang kuat dan bukan yang kuat, yang banyak digunakan oleh para ulama iaitu 9 Rabiul Awal. Tetapi yang ma'ruf, yang sangat dikenali iaitu 12 Rabiul Awal. Salah tak? Mana-mana semua betul. Yang penting bulan Rabiul Awal. Jadi Rasulullah SAW tu mak lahir hari Isnin. Hari Isnin Rasulullah nak lahir tu, peristiwa berlaku daripada hari Ahad. Jadi hari Ahad kita pergi ke Yasrib waktu tu. Yasrib hari ni Madinah. Jadi di Yasrib tu mak, malam tu Yasrib dan dunia ketika tu malam tu dalam keadaan bulan dah hampir sempurna. Kan 12 Rabiul Awal tu kan bulan tu hampir sempurna. Jadi terang. Cuma suasananya tu mak sangat-sangat hening, tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Dalam keadaan sepoi-sepoi, angin pun cantik. Kemudian pula mak tak bising, senyap sunyi. Senyap sunyi ni macam mana? Senyap sunyi ni kalau kat tempat kita ni mak, kadang-kadang kan bunyi cengkerik, bunyi kodok kan, macam-macam bunyi. Tapi malam tu senyap, sesenyap-senyap dunia ketika tu. Jadi di Yasrib malam tu mak, ada seorang lelaki daripada bangsa Yahudi. Yasrib ni mak, sebahagian besar yang duduk di Yasrib tu penghuninya ada Yahudi Aus dan Khazraj. Dan mereka ni datang daripada Palestin. Mereka menempati Yasrib tu, apa tujuannya mak? Yahudi ni dia mengkaji tanda-tanda Nabi akhir zaman ni, dan harapan mereka bahawa Nabi akhir zaman tu lahir daripada kalangan mereka. Lahir daripada kalangan mereka. Itu tujuan dia mana? Dia orang kaji, dia cari daripada satu tempat ke satu tempat, daripada satu tempat ke satu tempat. Dan mereka sangat-sangat tahu tentang tanda Nabi akhir zaman. Sehingga sampaikan dalam Quran sendiri mak, Allah Ta'ala sebut di antara sifat Yahudi ni, dia sangat-sangat kenal Nabi akhir zaman ni, jauh lebih mengenali Nabi dibandingkan anak dia sendiri. Dia lebih kenal Nabi. Dia tahu bila Nabi nak lahir, dia tahu tanda-tanda kenabian, dia tahu semua tu mak. Sebab apa mereka mengharapkan bahawa Nabi akhir zaman tu lahir daripada kalangan mereka. Jadi malam tu ada seorang daripada bangsa Yahudi tu mak, dia duduk kat sutuh rumah. Sutuh ni apa mak? Atap. Atap ni bukan atap macam kita. Kita tanah Melayu ni mak, atap kita tu macam tu. Tapi Arab dipanggil sutuh. Sutuh ni kalau biasa mak pergi umrah, rumah Arab lama-lama tu, dia punya atap tu dia slab dengan simen. Jadi atas tu dia orang biasa letak katil, letak meja makan, letak meja minum, petang-petang minum atas tu. Malam-malam kadang-kadang musim panas, dia tidur dekat atas sutuh tu, dia panggil sutuh. Jadi duduk kat atas tu. Jadi seorang Yahudi, lelaki Yahudi ni, dia duduk atas tu, tiba-tiba mak dia nampak terbit satu anak bintang. Yang terbit malam tu sampai dia nampak anak bintang tadi, dia terpekik sekuat-kuatnya. Sehingga kan sampai penduduk-penduduk Yahudi sekitar tu mak, semua keluar rumah. Semua keluar rumah mendapati lelaki tadi. Kenapa terpekik. Lalu datang pada lelaki, tanya kenapa. Dia kata, aku melihat terbitnya pada malam ini di langit sana anak bintang yang menggambarkan lahirnya Nabi akhir zaman pada malam ini. Akhirnya seramai-ramai Yahudi tadi tu mak, mereka pun terus pergi. Setiap rumah tu diketuk pintu, diketuk-ketuk. Bila buka, ada tak perempuan yang nak melahirkan anak pada malam ini? Dia tanya, habis semua. Tidak ada satu pintu pun yang tertinggal mak, diketuk, ditanya. Sampailah ke pagi mak, mereka mencari-cari. Lalu riwayat menceritakan, kalau ada sekalipun wanita yang melahirkan bayi pada malam itu, maka bayi yang lahir itu adalah bayi perempuan. Hampa mereka bagi tu mak, hampa, kecewa bahawa Nabi akhir zaman itu bukan lahir daripada kalangan mereka. Itu di Yasrib. Selesai di Yasrib, kita balik ke Mekah. Mekah malam tu mak, seorang lelaki Yahudi juga, dia datang jumpa menemui salah seorang daripada bangsa Quraisy datang. Dia bagi tahu malam ni akan lahir seorang anak lelaki Nabi akhir
zaman daripada kalangan kamu. Malam ni akan lahir seorang anak lelaki, Nabi akhir zaman daripada kalangan kamu. Dan berita tu sampai ke Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ni dia tak berapa rasa sangat. Sebab apa mak? Dia mikir kita ni bangsa Arab. Bangsa Arab waktu tu mak tak tersuruh, tak ada apa-apa. Macam kita lah orang Melayu tiba-tiba akan lahir di kalangan kita ni. Nabi nak kata apa? Bangsa Melayu ke hebat mana? Macam tu kan? Lainlah bangsa Arab ataupun Rom ke Parsi ketika tu, Yahudi sendiri. Jadi Abdul Muttalib tu dia abaikan kata-kata tadi. Dia tak pegang mana. Sebab apa? Dia rasa macam pelik, tak ni kata. Jadi akhirnya malam tu bila selesai, tadi mak pergi ke pagi, awal pagi tu mak, Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha ni dah mula rasa sakit. Dah mula rasa sakit. Rasa sakit tadi, dikejut Ummu Aiman. Ummu Aiman siapa mak? Ummu Aiman ni khadam kepada Sayyidina Abdullah. Dia khadam kepada Sayyidina Abdullah. Jadi Sayyidina Abdullah bila meninggal mak, ditinggalkan Ummu Aiman. Ada beberapa unta, ada beberapa keldai, kambing ditinggalkan. Termasuklah Ummu Aiman. Ummu Aiman ni mak namanya Barakah Al-Habsyi. Barakah Al-Habsyi dipanggil nama Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ni lah duduk dengan Sayyidatina Aminah. Jadi pagi tu mak dikejut, mak kalau boleh balik nanti baca kisah Ummu Aiman ni mak. Ummu Aiman ni adalah orang yang paling lama dengan Nabi. Dia paling akrab dan paling lama dengan Nabi. Sampaikan sallallahu alaihi wasallam ni daripada lahir sampai Rasulullah wafat. Sampai Rasulullah wafat tu masih lagi Ummu Aiman tu ada bersama dengan Nabi. 2 tahun dia berkahwin, 2 kali dia berkahwin. Ummu Aiman 2 kali kahwin mak. Satu kahwin yang pertama diceraikan atas sebab Ummu Aiman beriman dengan Nabi, cerai. Kemudian yang kedua, Nabi SAW sendiri isytiharkan, siapa yang hendak berkahwin dengan perempuan syurga, itu yang akhirnya Zaid bin Harithah kahwin dengan Ummu Aiman. Masya Allah. Jadi akhirnya dia bagi tahu Ummu Aiman, kejut Ummu Aiman, bagi tahu dah terasa, aku rasa macam nak bersalin, dia kata nak melahirkan. Jadi Ummu Aiman pun siap-siap mak, dia keluar daripada rumah, terus dibawa unta. Ada riwayat kata unta tu yang tarik Ummu Aiman, ada riwayat kata Ummu Aiman tarik unta tadi. Tarik unta tadi pergi ke mana mak? Pergi ke rumah Ummu Syifa. Dekat mana rumah Ummu Syifa? Ummu Syifa ni rumah dia dekat hujung Mekah. Kalau bahasa kita tu hujung kampung, jauh jalan. Ketuk rumah Ummu Syifa tadi mak, diketuk-ketuk rumah Ummu Syifa tadi. Ummu Syifa buka pintu. Ummu Aiman, kenapa? Dia kata Ummu Syifa, dia kata Aminah dah sakit-sakit nak melahirkan, jadi minta datang. Sakit-sakit nak melahirkan, minta datang. Jadi Ummu Syifa ni siap-siap. Siapa Ummu Syifa ni mak? Ummu Syifa ni mak kepada Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi SAW. Jadi Ummu Syifa dengan Ummu Aiman ni dah siap-siap tadi. Mereka pun kejar balik ke rumah. Tengok-tengok Aminah dah selamat melahirkan. Jadi Aminah dah selamat melahirkan tadi mak. Anak tu masih dekat bawah tu lagi, duduk dekat dalam kain tu. Jadi kisah berlaku Ummu Syifa menyambut Nabi SAW, kelahiran Nabi ni diriwayatkan sendiri oleh Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, yang mana Abdul Rahman bin Auf dia kata apa? Diceritakan semula oleh mak aku Ummu Syifa bagaimana peristiwa kelahiran Nabi itu berlaku. Jadi bila sampai-sampai Aminah bagi tahu dah melahirkan, tapi dia masih sambil baring, anak tu ada dekat bawah. Ummu Syifa bila selak je kain tadi tu mak, yang pertama sekali mak, dia mendapati anak tadi dalam keadaan sujud. Anak tu duduk dalam keadaan sujud, bukan terlangkup, sujud. Sujud ni budak baby boleh buat tak mak? Mana boleh, duduk kerah kejang macam tu baby kan, duduk kejang macam tu. Sujud ni kaki dia kena bengkok. Bayi mak terkejut bila buka, bayi tu sujud.
Satu. Yang kedua pula mak, Ummu Syifa terkejut melihat bayi itu dalam keadaan bersih. Tidak ada satu pun kekotoran yang ada pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersih. Dua. Wallahu alam. Ni dah cerita Ummu Syifa ni. Dua. Kemudian yang ketiga, bayi tadi bercahaya mak, cahaya yang sangat kuat. Itu sebabnya bila ketika mana cahaya tadi mula keluar mak, ketika tu Aminah minta pada Ummu Aiman supaya disumbat setiap lubang-lubang dinding. Arab kan rumah dia kan tanah liat tu berkeping-keping. Jadi bila berkeping-keping tu, jadi adalah pecah-pecah dan sebagainya, minta disumbat dengan kain tu lubang-lubang tadi supaya cahaya tadi tidak keluar. Kerana ketika tu mak, cahaya yang terlalu kuat sampai tahap tidak ada ruang pun atas muka bumi ketika itu melepasi daripada cahaya. Semuanya terkena cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga. Yang keempat mak, Ummu Syifa dia nak ambil je Nabi tadi, nak tengok tali pusat. Rupanya tali pusat itu telah siap dipotong. Kemudian Ummu Syifa dia gendong pula mak, dia nak tengok lelaki ke perempuan. Bila tengok kemaluan tu mak, Masya Allah, dalam keadaan riwayat menyebutkan terkejutnya Ummu Syifa mendapati Nabi SAW seorang lelaki yang siap disunat. Berapa dah? 4 5. Kemudian mak yang keenam, nak dia tengok mata. Kan doktor kan bila dia tengok mata kan, dia tengok mata. Dia tengok pula mata-mata ketika tu dah terbuka. Terbukanya mata tadi mak, dalam keadaan mata tu dah siap dicelak. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Alhamdulillah. Jadi Ummu Syifa ambil Nabi tadi, dibalut, dia tak terkejut. Waktu dia ambil tadi, dia pusing-pusing. Tangan Nabi SAW itu menunjuk ke arah langit. Tangan tu diangkat menunjuk ke arah langit. Masya Allah. Subhanallah. Apa maknanya mak? Ulama meriwayatkan bahawa Nabi angkat ke arah langit itu menunjukkan bahawa Nabi, Allah bangkit sebagai Nabi dan Rasul, menjadi orang tengah di antara Allah dan makhluk yang berada di bumi. Masya Allah. Subhanallah. Jadi cahaya yang kuat tadi itu mak, sampai keluar penduduk Mekah ketika itu terkejut kerana mendapati cahaya yang bersinar kuat sangat tadi itu. Mereka pun mencari cahaya tadi. Dicari cahaya tadi, rupanya cahaya itu datang daripada rumah Aminah. Jadi rumah Aminah tu pagi tu mak, dah mula orang duduk ramai kerana mendapati cahaya tadi. Ketujuh, ke-8, Ummu Syifa dia tengah pegang gendong dibalut-balut tadi mak, tiba-tiba cahaya, tiba-tiba gelap sekeliling dia. Yang tengah terang tadi tu mak, gelap segelap-gelapnya sehingga Ummu Syifa kata, aku terlalu rasa takut sangat. Aku takut sangat ketika tu tiba-tiba gelap. Pada seterang-terangnya mak, ni gelap segelap-gelapnya. Ketika gelap itulah aku terpandang seorang lelaki yang datang di sampingku dalam keadaan dia tidak berwajah. Lebih macam ni lah, bukan tak ada muka, tapi sebab gelap tertutup muka, tak nampak muka dia, tak tahu siapa. Jadi ketika itulah dia berkata, nak bawa ke mana anak ni? Satu lagi suara yang menjawab, bawa ke barat. Ditanya lagi, nak bawa ke mana anak ni? Satu lagi suara jawab, bawa ke timur. Satu lagi suara, ditanya lagi, nak dibawa ke mana ni? Bawa ke selatan. Ditanya lagi, nak bawa ke mana anak ni? Lalu satu suara lagi menjawab, nak bawa ke utara. Dan ketika tu riwayat menyebutkan, satu riwayat lain pula menceritakan peristiwa tu berlaku, Allah perintah Jibril turun. Dia ambil Nabi SAW tu mak, bawa naik ke langit untuk memperlihatkan Rasulullah SAW tu kepada seluruh penghidupan yang berada di langit. Tu yang mula-mula dia bawa langit pertama, diperlihatkan kepada seluruh makhluk yang berada di langit pertama.
Ketika itu tidak ada suara kecuali suara bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih terus. Itu sahaja yang keluar. Itu sahaja yang didengari terus mak. Selesai diperlihatkan pada langit pertama, naik langit kedua, begitu juga diperlihatkan langit kedua, naik langit ketiga mak, terus sampai selesai langit ketujuh. Jibril turun pula mak, dipusing seluruh dunia tadi. Dunia tadi dipusing, Jibril perlihatkan mak, binatang-binatang, pokok-pokok, semuanya rasa seronok, gembira, dan tidak ada perkataan lain yang keluar daripada bibir mereka, lidah mereka mak, terus bertasbih pada Allah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar untuk sekian kalinya. Terus bertasbih, Masya Allah, malam tu, pagi tu lah. Jadi Nabi SAW tadi disambut kelahirannya tu mak dengan 4 orang. 2 orang daripada dunia dan 2 orang Allah hantar daripada syurga. 2 daripada dunia, yang pertamanya Ummu Syifa, yang kedua Ummu Aiman. Yang 2 daripada syurga pula mak diiringi dengan bendahari pula. Apa? Bidadari. Bendahari buat apa? Bukan isteri Nabi Ibrahim mak. Yang pertamanya iaitu Asiyah. Yang pertama Asiyah, isteri Fir'aun. Ni wanita mulia ni mak. Saya minta pada Allah kalau boleh esok kalau tak ada orang kahwin dengan Asia, biar saya je kahwin dengan Asia syurga esok. Amin. Nampak kan? Masya Allah, hebat. Kemudian yang keduanya mak, iaitu mak Nabi Allah Isa AS, iaitu Maryam. Jadi Allah Ta'ala turunkan kedua-dua wanita mulia ni untuk sambut Nabi, diiringi oleh pertamanya bidadari dan yang keduanya anak-anak syurga. Anak-anak syurga mak, diiringi turun menyambut Nabi SAW tadi. Jadi selesai Jibril bawa tadi, pusing semua sekali tu mak, diletakkan balik dalam gendongan Ummu Syifa tadi. Waktu tu bersinar cahaya semula hadir. Ummu Syifa tadi dalam keadaan gemetar tu, waktu gelap tadi. Bila cahaya semula keluar mak, ketika tu terus diminta pada Ummu Aiman supaya pergi cari tok dia, iaitu Abdul Muttalib. Sebab adat orang Arab ni, anak lelaki mesti yang melihat dia bapak dia. Yang pertama melihat mesti bapak dia. Tapi sebab Nabi SAW tu lahir dalam keadaan yatim, yang melihatnya tok dia. Jadi Ummu Aiman ni pergi berlari ke Kaabah mak. Dia lari ke Kaabah cari Abdul Muttalib tadi. Jumpa Abdul Muttalib tengah tawaf. Jadi tengah tawaf dikejar, tuan panggilnya Abdul Muttalib tadi. Abdul Muttalib pun berhenti datang. Ummu Aiman tadi mendekati, dia kata, tuan dia kata, Aminah selamat melahirkan anak. Oh, seronok dia. Seronok sangat-sangat tak terhingga mak. Sampaikan tahap kedua hari tu dia mengingatkan anak kesayangannya Abdullah. Bila ditanya anak lelaki ke perempuan, dengar pula lelaki mak, ya Allah, lagi terkejut. Bukan terkejut sekadar terkejut seronok mendengar anak lelaki tadi, terkejut sampai tahap mak terkedu kerisauan. Kenapa dia risau? Dia risau teringatkan pula kata-kata Yahudi pada malam tadi, yang Yahudi kata akan lahir seorang anak lelaki daripada kalangan kamu yang akan menjadi manusia agung, Nabi akhir zaman. Takut. Sebab dia tahu bahawa ni bukan benda main-main ni. Yang paling dirisau keselamatan cucu dia. Itu sebabnya Nabi SAW ni mak, daripada kecil lagi tu dikejar tu, memang nak dibunuh dengan Yahudi tu. Kalau kita baca sirah secara terperinci, Rasulullah tu memang dikejar dengan Yahudi tu daripada kecil lagi. Daripada rumah Halimah, kemudian daripada rumah Halimah pula sampailah mak peristiwa duduk dengan tok dia. Daripada tok dia pula dikejar sampai kepada Abu Talib. Ingat tak peristiwa Abu Talib bawa Rasulullah SAW pergi ke Syam? Kan disuruh balik tu, balik, diminta balik. Sebab Nabi SAW tu memang dikejar mak Yahudi. Kalau dapat tu memang dibunuh. Sebab mereka marah sangat tu.
Lepas tu Nabi SAW tu pula tanda-tanda kenabian tu zahir, jelas. Bukannya 40 tahun baru orang tahu dia Nabi. Tak, daripada mula. Tu sebab Ummu Syifah kata apa? Ketika lahir tu aku terima anak tu tadi, hatiku dah bersedia untuk menerima dia seorang Nabi. Aku dah bersedia untuk. Itu sebab di antara orang awal yang menerima dakwah Nabi iaitu Ummu Syifah. Sebab dia tahu. Dan apa pula kata Abu Bakar? Abu Bakar kan di antara orang awal, orang yang ketiga, yang keempat yang luar rumah. Orang pertama daripada luar rumah Nabi iaitu Abu Bakar. Sebab apa Abu Bakar mudah menerima? Sebab Abu Bakar itu membesar dengan Nabi, sahabat baik Nabi. Dan dia nampak dengan jelas setiap mukjizat, setiap tanda kenabian yang ada pada Nabi. Di antara yang Abu Bakar sebut sendiri iaitu aku berjalan Nabi, ya Allah. Itu sebelum jadi Nabi tu Itu sebabnya bila Nabi kata kan, Abu Bakar tu dia Islam, dia tahu Nabi diangkat menjadi Nabi tu daripada Waraqah bin Nawfal. Kan lepas je Sayyidina Khadijah bawa Nabi jumpa Waraqah pun bagi tahu ni Nabi, jangan datang jumpa tu Jibril ataupun dipanggil Jamus. Dan berita tu telah sampai kepada Abu Bakar. Abu Bakar tu sendiri datang jumpa Nabi dan beriman dengan Nabi. Berita tu bukan daripada Nabi bagi tahu Abu Bakar, tak. Abu Bakar tahu daripada Waraqah. Jadi Abdul Muttalib pun balik jumpa dengan Aminah, tanya khabar. Aminah kata baik, alhamdulillah ya. Dia kata macam mana anak sihat? Kat mana anak dekat dalam bilik. Jadi terus dia minta izin pergi ke bilik. Pintu bilik tadi dibuka. Bila pintu bilik dibuka, buka je saja pintu bilik. Kan Nabi SAW tadi diletak dalam dulang, kemudian ditutup dengan satu, kalau bahasa kita tu apa tempayan. Dalam kitab sebut tempayan. Kalau bahasa kita tu lebih kurang macam tudung saji besi. Tempayan besi tu ditutup. Jadi Abdul Muttalib tu bila buka saja pintu, cahaya yang terlalu kuat menyelubungi, duduk dalam tempayan tu, pecah tempayan tadi. Bila pecah tempayan tadi, bertentang matalah di antara mata Abdul Muttalib dengan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertentang mata. Bila bertentang mata, ketika tu terlancar dua bibir Abdul Muttalib. Dia kata, aku tak pernah rasa macam ni perasaan sebelum ni. Dia kata, aku sayang sangat anak ni dan aku rasakan anak ni sangat-sangat sayang pada sayang. Dan ini peristiwa yang sama berlaku kepada Asiah ketika Asiah pertama melihat Nabi Allah Musa AS. Itu sebab dalam tafsir menyebutkan kelebihan ini hanya ada pada dua manusia, iaitu yang pertama Nabi SAW dan yang keduanya Nabi Allah Musa. Masya Allah. Itu sebabnya sesiapa tengok Nabi Muhammad SAW tu dia rasa sayang sangat. Dan bahkan dia akan rasa Nabi tu sayang sangat dia. Itu sebabnya terlalu banyak riwayat menyatakan sahabat ni bila jumpa Nabi, dia orang akan tanya Nabi, wahai Rasulullah, kau sayang aku tak? Macam kita lah kita ada sahabat, kita ada suami kan. Kita rasa dia sayang kita, tapi makin seronok nak bertanya-tanya, awak sayang saya tak? Tapi kalau waktu kita tak rasa dia sayang kita tu, kita pun malas nak tanya. Jadi sahabat tu jumpa Nabi, mak tu bertanya tu. Sebab mereka rasa Nabi tu sayang sangat. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Abdul Muttalib tadi terus berlutut, mak dia terus capai Nabi, dia duduk. Dia tengok Nabi SAW. Dia geleng kepala ni, manusia bukan manusia biasa ni, dia kata. Bayi ni bukan bayi biasa, bayi luar biasa. Dan benarlah apa yang didengar daripada Yahudi. Itu sebabnya Aminah tahu tu Nabi. Abdul Muttalib tu tahu tu Nabi. Dia tahu. Akhirnya terus dia pergi jumpa Aminah, bawa Rasulullah SAW dan balik semula ke Kaabah. Sambung balik tawaf tadi. Selesai tawaf, masuk balik ke dalam Kaabah, terus berdoa pada Allah. Yang pertama sekali dalam doa tu dia minta pada Allah, Abdul Muttalib minta pada Allah, wahai Allah, pelihara dan jagalah anaknya. Kerana dia tahu bahawa keselamatan anak ini dalam keadaan sangat-sangat dirisaukan.
Yang kedua, dia minta pada Allah supaya Allah jadikan anak ni seagung-agung makhluk. Yang ketiga, dia minta supaya anak ni jadikan semulia-mulia makhluk. Minta pada Allah. Dan namakan anak tu nama Muhammad. Dan bila diisytiharkan nama Muhammad pada penduduk Mekah tu, mak, mereka semua pelik. Penduduk Mekah pelik kerana tak pernah dengar nama Muhammad. Kenapa Muhammad? Sebab nama Muhammad ni, mak, memang Allah Ta'ala ilhamkan khas betul-betul pada Nabi SAW. Sampai dalam tafsir kata, kalau katalah ada sekalipun orang yang diberikan nama Muhammad, maka sudah pasti orang tu akan mati, kerana nama tu khas ketika tu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesai doa tadi di Kaabah, mak balik. Abdul Muttalib membalik, diserahkan semula kepada Aminah. Bila diserah pada Aminah, mak, orang pertama yang menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, nama Aminah. Ada riwayat kata sempat 3 hari. Ada riwayat kata sempat 9 hari mak Nabi SAW susukan Nabi SAW. Jadi berita kelahiran Nabi itu sampai kepada Abu Lahab. Siapa Abu Lahab, mak? Abu Lahab ni bapa saudara Nabi, tapi jenis cengeng. Bukan cengeng, dia jenis ada masalah hati sikit. Dapat isteri pun tak baik. Jadi bila dengar Aminah melahirkan anak tadi tu, dia pun suruhlah khadam dia, mak. Siapa khadam dia? Suhaibah. Dia minta Suhaibah supaya pergi tengok anak buah dia. Jadi Suhaibah pun datang ke rumah Aminah, mak. Bila datang rumah Aminah, tanya khabar Aminah. Tuan kau Abu Lahab minta aku datang tengokkan kau, tengokkan anak engkau. Jadi mana anak sihat ke tak sihat? Lepas tu Aminah, Sayyidatina Aminah pun minta pada Suhaibah supaya pergi tengok tu anak tu ada dalam bakul. Jadi ketika dia nak dekat, teragak nak pergi tu, mak. Kenapa? Bayi pelik. Yang dia kata bayi pelik tadi, dia teragak-agak, cahaya yang kuat, teragak-agak. Jadi Aminah kata pergilah. Dah sampai berjalan tu teragak-agak sampai ke Rasulullah tu, mak, ditutup dengan kain. Jadi duduk kat situ dia tercegat, takut. Aminah kata bukalah kain tu. Tergagak-gagak dia pegang kain tu pun, mak, tak buka-buka Suhaibah tadi. Jadi bila dia buka saja, mak, Aminah kata bukalah, dia buka, mak. Subhanallah, dia kata. Suhaibah ketika tu terkejut, mak. Satu anak yang sangat sempurna kejadiannya, mak. Tak kira di mana sekalipun anggotanya, anggota yang sangat-sangat sempurna. Sangat-sangat sempurna, bercahaya. Akhirnya Suhaibah pun balik, mak. Balik, dia bagi tahu kepada Abu Lahab tentang perihal Nabi SAW. Dan Abu Lahab tu, cengih-cengih dia tu, bila dia dengar, dia rasa seronok. Abu Lahab ketika tu, mak, sampaikan dia merdekakan Suhaibah. Jadi ada kisah pada Abu Lahab ni, diceritakan selepas Abu Lahab ni meninggal, mak, Sayyidina Abbas. Siapa Sayyidina Abbas? Sayyidina Abbas ni, mak, anak kepada Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi, adik-beradik Abu Lahab tadilah. Cuma dia beriman. Jadi Sayyidina Abbas ni pernah satu hari dia mimpi jumpa dengan Abu Lahab. Jadi bila dia mimpi Abu Lahab tadi, dia jumpa dengan Abu Lahab dalam mimpi tu. Dia tanya Abu Lahab, wahai Abu Lahab. Ni cerita ni, mak, ditakhrijkan sendiri oleh Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Ni bukan cerita reka-reka ni. Jadi Sayyidina Abbas tanya Abu Lahab, macam mana keadaan kau? Abu Lahab kata, beginilah keadaanku. Dia kata duduk dalam neraka, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Abu Lahab ni kan memang dicelakakan oleh Allah. Sampaikan ada ayat khas, surah khas, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tapi dia kata setiap hari Isnin Allah berikan pelepasanku daripada azab. Tak diazab. Setiap hari Isnin tak diazab. Dan Allah berikan pada aku setiap hari Isnin tu juga terbit air daripada 2 celah di antara ibu jari dengan telunjukku. Supaya apa, mak? Supaya setiap hari Isnin dapat ku minum air daripada celah jari tadi. Jadi akhirnya Sayyidina Abbas tanya, apa kelebihan kau? Apa yang kau buat sampai Allah SWT berikan pelepasan pada kau sedemikian rupa? Lalu Abu Lahab kata, ketika di dunia dahulu, kerana terlalu seronokkan mendengar kelahiran Muhammad, aku memerdekakan
Suhaibah, Masya Allah. Mak cuba bayangkan mak, Abu Lahab, sejahat-jahat manusia, masuk dalam neraka, Allah bagi pelepasan atas rasa seronok menyambut kelahiran Nabi. Ni apatah lagi kita orang beriman. Semoga Allah Ta'ala bagi kita sebesar-besar kebaikan di sisi Allah SWT di dunia, dan lebih-lebih lagi di akhirat. Amin ya Allah. Hidup bersama Nabi. Ni mak. Jadi orang yang pertama menyusukan Nabi iaitu Sayyidina Aminah. Orang kedua pula menyusukan Nabi selepas daripada Sayyidina Aminah tadi, Sayyidatina Aminah, iaitu Suhaibah. Suhaibah ni ibu susuan Nabi yang kedua mak. Di antara ibu susuan Nabi SAW lagi mak, iaitu ada 3 dara daripada Bani Sulaim. 3 dara daripada Bani Sulaim. Bila kata dengar ada anak pelik ni, mereka ni pun berbondong-bondong datang ziarah nak tengok budak pelik ni, bayi pelik. Jadi di antara yang datang pergi tengok tu iaitu 3 dara daripada Bani Sulaim. Dia datang masuk jumpa Aminah, dia tanya khabar, kemudian boleh nak tengok bayi. Aminah pun keluarkan serah pada seorang tu. Jadi tengah dia gendong Rasulullah tadi, Aminah minta susukanlah, dia kata. Jadi mereka bertiga kata, mana mungkin, kami belum berkahwin. Kami belum berkahwin. Jadi ketika tu mak, Aminah kata susukanlah. Disuruh 2-3 kali susukanlah. Akhirnya yang pertama tadi yang sedang menggendong tu, dia pun buka, dia tarik tudung dia tadi, buka jubah, lebih kurang bahasa kita macam tu lah. Dia susuakan buah susu dia, suakan pada mulut Nabi SAW. Nabi bila masuk saja buah susu tadi, Nabi isap mak, keluar susu sebanyak-banyaknya mak. Sampai Rasulullah SAW kenyang. Mukjizat Nabi SAW. Kemudian diserahkan pada wanita yang kedua, begitu juga keluar susu sebanyak-banyak sampai Nabi isap kenyang mak. Itu yang Rasulullah SAW sebut, di antara ibu susuanku iaitu apa? Salasata atiqat. 3 orang wanita yang bernama Atiqah. Memang 3-3 daripada Bani Sulaim tu mak, nama dia Atiqah. Yang pertama Atiqah, yang kedua Atiqah, yang ketiga Nabi kata, aku ni anak susuan kepada Atiqat. 3 orang Atiqat tu tadi tu. 3 dara daripada Bani Sulaim yang datang tu. Kemudian tak lama selepas tu yang datang lagi kawan baik kepada Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Kawan baik Sayyidatina Aminah. Dia datang waktu tu usia dia 15 tahun. Dia datang ziarah kawan baik dia tadi, Sayyidatina Aminah tadi. Dia duduk, Sayyidatina Aminah pun serahkan Nabi SAW kepada dia, letak, dia gendong atas riba. Jadi ketika dia gendong atas riba tadi tu mak, dia pun berdoa minta pada Allah, wahai Allah, jadikan anak ni ya Allah sebagai penemanku sehingga aku mati. Ya Allah, jadikan anak ni sebagai peneman hidupku sehingga aku mati. Siapa mak? Rasa-rasa tu Sayyidatina Khadijah. Cuba bayangkan mak, dia tahu tak tu bakal suami dia? Dia tahu tak tu Nabi? Dia tahu tak tu Rasul? Dia tak tahu. Tapi Allah datangkan Sayyidatina Khadijah tadi. Kenapa mak? Kerana untuk menyambut kelahiran agung, dan Allah nak gambarkan lahir makhluk agung ini, sampaikan isteri dia pun sambutnya. Sampaikan isteri dia sendiri pun akan sambut. Masya Allah. Ini bukan benda main-main ni mak. Sayyidatina Khadijah tak tahu. Cuba bayangkan mak, katalah contoh mak, contoh ada seorang perempuan salin. Katalah kawan baik kita dia salin. Kan kita dengan dia mestilah seusia. Lepas tu mak, kita datang jumpa dia, kita kata, kahwinkanlah saya dengan anak lelaki awak. Tak, dia keluar tukul besi mak, dia kejar. Habis berapa umur anak aku nak kahwin dengan kau pula? Berapa umur kau nak kahwin dengan anak aku pula? Tapi kau bahasa tu kalau kita. Tapi ketika tu memang Allah Ta'ala nak datangkan untuk menyambut kelahiran Nabi. Masya Allah. Sampailah peristiwa tadi, tak lama selepas tu sampailah diserahkan Nabi SAW kepada Halimah, ibu susuan Nabi SAW daripada Bani Sa'ad, dan Nabi membesarkan di sana sehingga usia 4 tahun. Jadi peristiwa tu pun sangat hebat mak. Jadi setiap langkah Nabi SAW itu, semua langkahnya itu langkah yang memang takjub. Langkah yang sangat agung, langkah kehidupan yang dilaluinya, langkah yang sangat hebat. Allah berikan kemuliaan sehingga sampai setiap batu yang Nabi langgar, Nabi terlanggar pun, batu tu pun akan menjadi
barakah. Batu tu pun akan jadi agung. Itu sebabnya mak, kita minta sangat-sangat pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala letakkan dalam hati kita ni rasa cinta kepada Nabi SAW. Letakkan perasaan cinta. Sebab kalau tidak ada Nabi, mak, tak ada apa-apa. Kita ni tak ada apa-apa nilai. Ya, Allah Ta'ala pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kau tahu tak kenapa aku jadikan alam ini? Kau tahu tak, wahai Muhammad, kenapa aku jadikan alam ini? Alam ni apa, mak? Alam ni ma siwallah, sesuatu selain daripada Allah. Allah, alam. Arash, Lauhul Mahfuz, Jibril, langit, Israel, Azazil tu sekali. Yang panggil iblis tu pun masuk alam. Kenapa Allah jadikan alam ni? Rasulullah ketika bila Allah Ta'ala tanya je, mak, Rasulullah tu tunduk malu. Tunduk malu. Sebab Rasulullah tahu apa sekalipun yang Allah Ta'ala tanya tu pasti satu rahmat yang sangat agung. Jadi tunduk malu, mak. Nabi SAW giling, aku tak tahu. Aku jadikan alam ini kerana engkau, Muhammad. Aku jadikan alam ini kerana engkau, wahai Muhammad. Lalu Allah Ta'ala bertanya lagi, wahai Muhammad, kau tahu tak kenapa aku jadikan engkau? Lalu Rasulullah semakin tunduk terus, tak berkata-kata, malu dengan Allah SWT. Allah menjawab, wahai Muhammad, aku jadikan engkau kerana aku. Betapa agungnya Nabi SAW. Sehingga sampai tahap, mak, dunia ni tak ada nilai kalau tak ada Nabi. Syurga tu sendiri pun, mak, tak ada nilai kalau tak ada Nabi. Rugi kita kalau minta, ya Allah berikan aku sihat. Sihat tu tak ada nilai, mak, kalau tak ada Nabi dalam diri kita tu. Itu sebabnya Sayyidina Ja'far sepupu Nabi SAW. Pernah satu hari, mak, Sayyidina Ja'far tu berjalan dengan Nabi pergi berjihad. Pergi perang ikut Nabi SAW. Pergi berjihad, mak. Ketika berjihad tu, waktu dia pergi tu, dia dalam keadaan puasa. Jadi pergi perang tadi, mak, sampai ke akhirnya Sayyidina Ja'far tadi syahid. Tidak ada satu tusukan di tubuh kecuali tusukan luka habis seluruhnya. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala perintah pada malaikat, ambil Sayyidina Ja'far, bawa pergi masuk syurga. Supaya bila masuk maghrib, Sayyidina Ja'far dapat berbuka puasa dalam syurga. Jadi malaikat pun bawa Sayyidina Ja'far masuk ke syurga. Masuk dalam syurga, mak, Sayyidina Ja'far boleh tanya, wahai malaikat, di mana Muhammad? Di mana Rasulullah? Malaikat jawab, mana ada Rasulullah dalam syurga? Rasulullah tu di dunia, masih di dunia. Sayyidina Ja'far kata apa? Pulangkan aku semula ke dunia. Apalah artinya nikmat syurga tanpa Muhammad? Apalah artinya nikmat syurga tanpa Muhammad? Tak ada apa-apa, dia kata, balikkan aku semula. Sekalipun aku mungkin tak dapat duduk bersama dengan Muhammad, tetapi tanah tadi dapat menghubungkan lagi di antara aku dengan Muhammad. Tanah. Walaupun duduk kat dalam tu, Rasulullah duduk kat atas, tanah tu masih lagi menghubungkan di antara aku dengan Muhammad. Masya Allah, mak. Cuba bayangkan, mak, apa artinya dunia tanpa Muhammad, apa artinya akhirat, apa artinya nikmat syurga yang banyak tu kita minta, ya Allah masuk ke aku syurga, ya Allah masuk ke aku dalam syurga, ya Allah. Mintalah sebesar mana sekalipun syurga, mak. Syurga tadi tak ada nilai kalau tak dapat duduk bersama dengan Nabi SAW. Minta, ya Allah tolonglah, ya Allah letakkan Rasulullah tu dalam. Letak Rasulullah tu dalam hati kita. Letak rasa cinta pada Rasulullah tu dalam hati kita. Letak rasa cinta dalam diri kita, pasangan kita, anak keturunan, masyarakat kita, semuanya letakkan rasa cinta dalam diri kita semua kepada Allah SWT dan kepada Nabi SAW. Semoga kita terisi hidup kita ini di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan kita rasa cinta yang benar-benar kepada Allah, rasa cinta yang benar-benar kepada Nabi SAW. Minta pada Allah supaya apa pun Allah beri pada dua tangan kita, semuanya menjadi sebab untuk datangnya cinta dalam diri kita kepada Nabi dan rasa cinta pada Allah SWT. Dan jangan sesekali Allah berikan pada dua tangan kita sesuatu yang menjadi sebab datangnya murka Allah, menjadi sebab kepada putusnya hubungan di antara kita dengan Nabi SAW. Semoga kita baik di dunia dan kita baik juga di akhirat. Allah SWT terpelihara daripada azab neraka Allah SWT.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita akan majlis dengan tasbih kafarat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وقم الصلاة جماعة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.